ada sejarah kepada dua bahagian. Yang pertama dipanggil Abbasiyah awal, yang kedua Abbasiyah Tsani. Abbasiyah kedua. Abbasiyah awal berpusat di Baghdad. Abbasiyah kedua berpusat di Mesir. Kerajaan Umawi dirampas oleh Abbasiyah. Okey. Maka khulafah Abbasiyah, khalifah Abbasiyah memerintah negara Islam. Pada masa itu saya cakapkan, dari segi kawasan, habis dah kawasan. Dan mana lagi? Sebelah sana laut, sebelah sana salji, sebelah sana hutan. Dari mana lagi? Habis. Itu habis. Orang Islam ni ramai dah. Nak buat apa dia pada masa itu? Dia pun start nak fikir, kita sekarang kena bina dalam kita kan. Dari segi apa? Membina tamadun. Okey. Bermulalah tamadun di zaman Abbasiyah. Sebab apa? Sebab negeri Islam terlalu besar, habis tanah nak pergi. Buat apa lagi kan? Lahirlah di zaman ini tamadun Islam dalam semua aspek. Sama ada keilmuan Islam, ilmu syarak ataupun ilmu sains. Di zaman ini tak ada ulama, tak ada saintis. Ulama-ulama besar pun tak ada. Dia start daripada sini, lahirlah para ulama. Okey, saya nak tanya. Contoh kita apa? Imam Abu Hanifah. Zaman mana dia tu? Zaman Abbasiyah, betul? Imam Syafi'i itu zaman mana? Ini Abu Hanifah kan? Zaman dia. Imam Malik zaman? Cinta mereka kan? Imam Syafi'i di zaman mana? Hari Abu Hanifah mati, hari itulah dia beranak. Dan tu tahun 150. Tengoklah zaman Abbasiyah dia start tahun 130 kan? Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada. Ada yang tak boleh. Di zaman inilah mula lahirnya tamadun keilmuan. Saintis Ibn Sina, kau tahu apa? Lagi tak tahu. Ikut pandai lah bila-bila. Dok, awak tak tahu. Sebab awak tak tahu ni lah, sebab ni lah jadi masalah. Betul, kita tak tahu sebenarnya. Kita nak belajar dari sejarah ni kan? Ini baru fakta Okey, Ibn Sina tahun 300. Ilmu hadis pula. Ilmu hadis Bukhari Bukhari tahu apa? Tahun 200. Muslim 200. Siapa lagi? Nasai 200, 300. Abu Daud, semua pemain kawasan ni. Saintis pun kawasan ni. Ahli falsafah pun kawasan ni. Semua kawasan ni. Kawasan ni macam lain. Lahir sini ni. Jadi kawasan ini penuh ketat dengan tamadun. Sampai buku-buku telah dikarang beribu-ribu, berjuta-juta. Satu. Seorang ulama tadi boleh karang 700 kitab. Betul kan? Apa? Ya, karangan dia tak minta ni. 700 buku. Tahu? Kita nak baca 700 buku tak nak kan? Nak baca, ambil. Baca kan? Satu malam boleh baca. Satu malam boleh banyak kitab. Awak buat assignment, berapa hari nak siap? Seminggu tak boleh. Sebulan tolong apa kau cari bahan. Habis itu satu semester berapa buku boleh tulis? Adalah 25 muka, 3 assignment, 4 assignment. Itu pun lah. Itu pun curiuk orang tau. Ketik sana, photostat sana, copy sana, paste sana. Betul tak? Betul. Taik di buku tau. Lama-lama dulu tulis buku dia tulis sendiri. Dalam kepala dia. Ada salin-salin, ada salin-salin. Sebab tu lah kita tak malam kita kan. Ibn Sina, okey, dia jadi pakar apa? Satu dia ni pakai rekod, dia ni tafsir, dia ni hadis, dia ni matematik, dia ni perubatan, dia ni falsafah, dia ni mantik, dia ni Ibn Sina tahu belajar perubatan berapa hari? Setahun setengah. Orang sekarang ni belajar 6 tahun. Tak jadi pakar lagi. 6 tahun tu baru jadi doktor biasa. Pergilah ke latihan setahun, barulah boleh jadi doktor. Lepas 10 tahun, baru boleh buat pakar kan. Lepas 2 tahun boleh baru jadi konsultan. Ibn Sina ni
belajar setahun setengah perubatan. Apa boleh tulis buku sobu? Kita ada Al-Qanun Fiqh ni. Digunakan 700 tahun di Eropah. Sampai akan abad yang 17. Dalam bahasa Latin. Bayangkan, orang belajar setahun setengah perubatan. Ini kamu cerita bukan sepenuhnya. Inilah rahsia yang kita nak korek sekarang malam ini. Mau pakai sini Betul, ini tu. Okay. Kedimon tak kau tak faham kedimon ni. Nanti ada kaya nanti dulu. Nanti dulu tuan-tuan dan perempuan. Jangan balik dulu, jangan tidur dulu. Kita lancarkan dulu derma. Gila. Ini pun masuk ikut. Kita buat sabu anda. Siapa yang tak bayar buku lagi, bayar buku lagi RM1. Jangan gila. Okey. Apa ni? Kalau sini tamadun. Hebatlah pada masa ni. Sehingga kutub-kutub khana, apa ni dipanggil apa? Library kan? Library Baitul Hikmah. Di Baghdad tu mengisi berjuta-juta tajuk buku. Awak bayang macam ni kan? Dulu buku tak ada macam cetak. Macam mana orang dapatkan buku? Dia mesti salin sendiri. Awak pergi pada buku fizik tu batu tu, mesti salin tulis. Kalau lah ada buku berjuta-juta, bermakna hebatnya orang dulu. Apa yang dibuat orang paling hebat sekali zaman ni ialah Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ni orang yang sangat cintakan ilmu. Dia kata, dia buat apa? Dia hantar, dia lantik kan. Orang ni khusus satu kumpulan beratus-ratus orang kerja dia ialah menterjemahkan semua buku-buku daripada bahasa Greek. Terjemahlah. Nampak masa dalam library. Nampak. Beratus-ratus buku dalam masa sebulan ni. Kok ni dia hantar khusus pergi belajar bahasa India, terjemahkan buku-buku India. Dia hantar golok itu, utusan dia kan, ke negeri India, kumpul buku-buku buat balik, terjemah. Daripada buku Greek, India, saya tulis ini lagi, Greek, Rom, India, Parsi, China, dan Mesir Purba. Kan, orang Mesir Purba kan hebat-hebat kan, dari segi engineering dia kan. Segi engineering dia buat piramid tu kan, betul kan? Engineering elektronik tak main ni. Kita main civil engineering dia sekarang ni. Okey, banyak kan? So, semua kena belajar bahasa. Dia bukannya mengajar matematik pada masa tu dalam bahasa Greek. Bodoh lah dia mengajar bahasa Greek, betul tak? Ada banyak dalam bahasa Greek, budak tu kena belajar bahasa Greek. Lepas tu kena belajar bahasa India pula. Sebab apa nak belajar ilmu daripada India? Bengong habis budak-budak kecil. Dia suruh terjemah. Terjemah lah habis-habis kan. Ulama ahli terjemah dia bagi duit kan. Dia upah sampai duit negara tu banyak tu. Saya berterjemah pada masa itu. Maka lahirlah library yang paling besar dalam dunia, nama dia Baitul Hikmah di Baghdad. Dah, kuatnya dah. Ada seorang ulama namanya Ibn Nadir. Dah dengar tu nama Ibn Nadir ni? Ibn Nadir ni dia librarian lah, macam Cik Sanusi tu. Dia hidup di abad kurun yang ke-3 dan yang ke-4. Okay. Dia telah tulis buku. Buku ni ada, nama dia Fiqh Hasan. Nama buku dia. Fiqh Hasan ni apa? Buku yang menuliskan semua buku-buku yang ada di Baghdad pada masa itu. Tajuk dia Fiqh Hasan. Isi dia semua buku-buku dalam semua ilmu yang ditulis oleh semua orang yang ada di Baghdad pada zaman dia dan sebelumnya. Itu dia. Perubatan, buku perubatan tu yang ada dalam library. Ditulis oleh ulama ni setahun sekian. Buku ni namanya buku ni buku Ibn Nadir ni ada sampai sekarang ni. Buku ni baru berjilid kan. Okey. Apa nak cover ni? 2/3 daripada buku, senarai nama buku yang ditulis oleh Ibn Nadir dalam buku ini, dalam kitab ini tidak didapati sekarang. Kemana perginya? Kemana perginya? Diambil oleh orang Eropah, orang angkasa lepas. Iya, makhluk asing datang naik piring terbang. Dia telah ambil buku-buku itu.
Masuk kau dengan ni. Mesti relate dengan kau. Lepas tu kat, dia kata orang ajar, orang kata dengan dia dalam. Dia ambil bahagian tu saja, tiup dalam TV nanti. Kan? So dalam TV masa berita kan? Oh. Dia ambil tu saja tadi. Tu lah ada. TV3 jaga kau. Kat dia dulu. Nak ambil siap-siap semua. Jangan siap-siap kan? Okey. Itu saja cerita lawak saja, cerita bodoh. Sebenarnya kitab-kitab ni bukan sampailah umat Islam pada masa pertama-tamanya begitu hebat dari segi semua ilmu ni. Sebab apa? Apa tak hebatnya? Orang Greek ni dia hebat dari apa? Matematik, engineering, perubatan. Faham apa? Orang Rom ni sama juga. Lebih kuat juga. Orang India pun dia. Perubatan India. Lepas tu tari menari sini. Oh, best. Ni orang India daripada dulu lagi pandai joget tau tak? Orang Parsi pandai benda sastra. Dan dia benda macam tu lah. Cina pandai apa? Oh, kimia. Kimia, fizik, atau budi. Same tu, astronomi. Bidang-bidang dia lah. Jadi awak bayangkan kan, semua ilmu daripada seluruh dunia tu, daripada semua tamadun dikumpulkan oleh ulama-ulama Islam, masuk semua, dinari satu corong, kan? Tapisan iaitu dipanggil tapisan Islam kan? Sebab apa tapisan Islam ke? Sebab semua alim-alim ni, ahli-ahli sains Islam ni adalah orang-orang ulama. Bukan macam kita kan? Itu tak ngaji, tak apa dia lah. Elektronik, kimia, kaunseling ni, agama pula tahu apa dia. Betul tak? Belajarlah agama sikit-sikit dapat nama dia. Minor. Sorry lah, saya kata kat awak. Kita semua macam tu. Kita telah melalui satu sistem pendidikan yang telah dicorakkan oleh Barat. Macam mana sistem pendidikan zaman ni? Sama-sama nak baca ni, kita mana ni? Bacalah sejarah pendidikan Islam. Tesis PhD ditulis oleh Profesor Dr. Shalabi. Ada tempat tu 300 buku. Diploma oleh Pustaka Nasional. Cari buku tu baca. Orang akan tengok kan. Jumpa dia. Macam mana dia kata ulama ahli sains belajar pada zaman tu. Shalabi. Ahmad Shalabi. Dia dapat doktor tu, dapat PhD tu daripada tahun 1950 berapa? Daripada Cambridge University. Kajian dia ialah apa? Satu saja. Kajian dia sejarah pendidikan Islam. Macam mana sistem pendidikan zaman dulu. Zaman Abbasiyah macam mana, sekolah macam mana, doktor belajar macam mana, silibus dia apa. So dia cerita dengan tu kan. Ada saya baru pinjam daripada UKM. Itu lah kalau siapa-siapa nak baca lah, peminat. Kalau orang peminat, orang yang kalau orang sibuk macam mana kan? Sibuk banyak assignment. Kita tak ada assignment kan? Kita dulu kan? Orang diploma ni sibuk. Tak sempat nak cari buku, tak sempat. Tak nak baca. Okey. Apa cerita? Serga ni cerita. Dia cerita tahu macam mana. Ni ada sains Islam kata Ibn Sina kata. Apa benda dia orang belajar dulu? Dulu dia orang belajar apa? Pandang ni. Laser. Cara dia orang belajar, tengok Dia kecil ke besar. Mula-mula sekali dia masuk kecil budak-budak dia masuk kutab dia panggil. Kutab ni ialah tempat belajar budak-budak di mana dia belajar sama Quran. Hafal Quran. Umur 4 tahun, umur 5 tahun hantar ke sekolah namanya kutab hafal Quran. Umur 1 hafal Quran okey. Sudah hafal Quran, dia pun start belajar membaca dan menulis. Ataupun sekaligus baca menulis Quran nah kan, hafal Quran. Lepas tu kan masa kecil-kecil, umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran semua. Orang zaman dulu. Orang zaman sekarang ni Qul huwallahu ahad. Aku tak ingat tak tahu. Masih ikut boleh baca. Lepas tu dia pun tak belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kan, nahwu dia kan. Lepas tu dia akan belajar tafsir hadis kan. Lepas tu dia akan belajar fiqh apa dia kan. Sampailah dia tanya umur 15 tahun.
kita habis. Biasanya boleh keluar fatwa dah. Okey. Semua orang macam tu. Selepas daripada umur 15 tahun, barulah dia start belajar benda lain. Dia nak belajar apa? Matematik ke? Dia nak belajar perubatan ke? Dia nak belajar jadi buku ke? Dia nak belajar fizik ke? Belajar lah apa-apa. Jadi nak buat tak? Bila dia belajar benda ni, selepas daripada dia faham Islam ni kan, mudahlah kan dia tahu mana betul haram kan? Kita macam mana kalau kita zaman sekarang ni? Yang Islam sikit, Islam Rukun Islam ni pakai okey. Kok ni tak ke apa dia? Matematik. Maksud ni. Kok ni banyak betul tak? Orang tengok. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat sama-sama lagi InsyaAllah untuk menyambung kembali perbicaraan kita mengenai dengan pemikiran yang bukan pada malam hari. Sama nak sebut dulu dalam sesi yang pertama kita ada 3 bahagian. Yang pertama pertimbangan pertama, yang kedua berkenaan dengan bagaimanakah cara perubahan masyarakat bagaimana yang dilalui oleh Nabi SAW menurut Al-Quran, dan yang ketiganya apakah tanggungjawab yang sedang berada di hadapan kita semua insya-Allah hari ini. Jadi untuk memahami tajuk kedua dan tajuk yang ketiga ni mesti memahami tajuk pertama dulu. InsyaAllah tajuk yang kedua dan tajuk yang ketiga saya rasa boleh kalau kita tak sempat pun habis pada malam ni. Saya harap kawan-kawan boleh baca insyaAllah. Jadi yang paling penting ialah kita kena faham betul-betul, kita kena hadam betul-betul bahagian yang pertama, pertimbangan pertama kan. Jadi anda akan buat flashback balik apa yang kita lakukan dalam pertimbangan dulu kan. Walaupun dulunya agak panjang dan melirik-lirik dan melalu-lalu. Ya, minta maaf lah. Anda harap betul-betul akan dapat jadi menambah kita punya pemahaman insyaAllah. Jadi malam ni yang kita maaf sekali lagi kalau melalu-lalu sikit lagi ke mana-mana ada ni uncontrol punya tu kan. Tak boleh nak tu kan. Kalau ada idea cakap je. InsyaAllah apa elok ke tak? Okey kan? Nak rakam juga? Ada dalam baju ni yang kecil ke tak? Yang ada FBI kan atau mana tahu. Mungkin salah tak pun kan? Okey, kita start malam ni dengan yang dulu lah yang kita tak ambil dulu kan. Dan ini memerlukan kepada sokongan atau semua lah. Anda akan tanya, kalau tak boleh jawab keluar terus kan. Kalau orang yang datang dulu lah. Orang yang tak datang tak boleh dimaafkan. So jaga-jaga, sedia. Ready? Go. Okay, kita start dengan zaman Jahiliyah insyaAllah. Kemudian dakwah Nabi SAW bermula pada masa umur Nabi 40 tahun. Okay. Sebelum daripada umur Nabi 40 tahun, ini tak ada sebelum kan? Ini sebagai ini saja kan? Sebelum umur Nabi 40 tahun, Allah SWT telah sediakan Nabi ini dengan segala kelengkapan untuk menjadi seorang Rasul. Telah disebutkan oleh Syekh Ramadan, Syekh Ramadan Al-Buki dalam buku dia Fiqh Sirah, disebutkan beberapa bagaimana Allah SWT ni memelihara dan menyediakan Nabi ini untuk menghadapi persiapan sebagai seorang Rasul. Sebab tugas seorang Rasul ni adalah tugas yang amat berat. Jadi antaranya disebutkan ni ialah satu, dia memelihara kambing sejak daripada kecil. Memelihara kambing ni adalah satu benda yang seolah-olah menjadi kemestian kepada orang yang nak jadi Rasul, dan juga kemestian orang yang nak jaga, orang nak memimpin manusia. Jadi kalau barisan yang pipi ke tak pelihara kambing dulunya, jadi dia susah sikit. Dia dah apa ni, sudah faham lah tentu kan. Sebab memang ada hadis yang sahih, hadis yang sahih dalam di dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi sebutkan satu hadis. Nabi SAW kata, tidak pernah diutuskan seorang Rasul melainkan mereka ini memelihara kambing. Jadi memelihara kambing berbeza dengan memelihara unta.
Unta sifat dia lain, kambing sifat dia lain. Kambing ni kena seorang penyabar jadi elok kalau kita ni boleh kambing. Betul. Ini adalah sunnah, bukan sunnah kata sunnah dapat pahala, kata sunnah kepimpinan. Kalau Allah SWT menjadikan tak ada kursi ke? Tak ada, dia jadi kursi banyak kat situ. Ni barang apa? Pulang bagi Nenggik yang tu berapa ni? Eksan nanti kau masuk juga. Nak kat nanti kena edit dia tu. Orang bila nanti mana sampai nanti ya. Dah cukup? Tu itu je. Okey. Aku dah jawab kamu lagi. Dah, kita di belakang. Alhamdulillah. Orang Arab malam ni malas sikit Mengkupang dulu belakang lah. Namun sebenarnya anak pergi kita siap cerita Kat semua. Dia tak ada kain Kat sekejap. Sudah nombor berapa tu? Okey. Dah malam keluar sikit Okey, cerita start daripada start ni dah macam hiliah kan. Sebab jadi Allah SWT telah menyediakan Nabi ni. Nombor satu ni memelihara kambing kan. Yang keduanya dia berniaga kan. Yang ketiganya dia pernah berniaga dengan saudara dia dan juga dengan Siti Khadijah kan. Yang ketiga dia pernah berperang dia. Masa umur dia 15 tahun menolong saudara dia berlaku perangan di Mekah tu dan perang Hijrah. Okey. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala tersediakan dia dengan menjadi hakim semasa umur 35 tahun kan. Iaitu memutuskan dalam masalah nak meletakkan Hajar Aswad di tempat asal dia. Lepas daripada orang kafir orang Quraisy bina balik Kaabah sebab banjir. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, Allah Ta'ala telah sediakan dia dengan kahwin awal-awal umur 25 tahun dan telah mempunyai anak semasa umur 40 tahun itu. Dia tak ada anak lagi dah. So stop kat situ. Anak dia dah besar semua masa tu. Jadi maknanya apabila orang tu dah kahwin dia dah mature. Kalau siapa yang tak kahwin ni memang tak mature. Lelaki ke perempuan sama je. Memang tak. Separuh agama tak selesai lagi. Hebat macam mana pun dia tak kahwin. So kahwin cepat-cepat insya-Allah. Perempuan kalau minta kahwin terus Kalau baik, kalau buruk jangan kahwin. Apa sampai mati tak apa. Okey, jadi itu persediaan yang Allah SWT telah buat untuk Nabi Muhammad SAW. Okey. Lepas tu Nabi pun tak dapat wahyu dan dia memulakan dakwah dia 10 tahun yang pertama. Era ni dipanggil sebagai era Mekah. Ulang balik tak apa ke? Kalau saya kata ulang balik tengok-tengok hampir pukul 11.30 pun habis cerita ni pula. Alhamdulillah. Habis. Ada juga orang yang tegur ustaz. Ingat tak ada? Masih ada orang yang berani menegak. Betul kan? Macam ni lah. Betul. Okey? Saya boleh tengok ke? Benda sosial kat belakang tu. Tak apa? Biruan. Terus. Tak ada lebih-lebih. Okey? Semasa berada di Mekah, orang Islam yang telah masuk Islam berapa orang tu? Facebook itu. Boleh jangan lu tengok. Ya, Mas. Ada. Tak ada. Berapa orang yang masuk Islam semasa di Mekah? Tambah. Ada. Adik. 300 orang. Ayo. Baru seminggu ni. Lepas tu senang.
Okey, 300 orang yang masuk Islam di Mekah ni mewakili berapa peratus? Ha. 30% daripada penduduk Mekah kan? Okey, 30%. Ha, ni ada calon ni akan keluar dia. Okey, 3%. Daripada keseluruhan orang Mekah yang berjumlah pada masa itu ialah 10,000 orang. Kita sebut hari itu Mekah ni adalah satu kampung yang kecil, satu, kita nak kata bandar pun tak bergambar. Kan? Sampai dalam Quran sebut sebagai Korea, kampung kan. Sebab apa sangat yang ada pada 10,000 orang? 10,000 ni satu kampung yang kecil saja. Rumah dia, kita kira hari itu berapa? Rumah yang ada di Mekah 2,000 kan? 200. Jangan lagi nak kena keluar ni. 2,000 rumah. Kita kira purata 5 orang satu rumah. 5 orang satu rumah, jadi mana 10,000 ada 2,000 rumah. 2,000 rumah ni satu taman perumahan sekarang SPJ buat. Taman restu. Rumah besar sikit. SPJ buat. Itu dia kampung dia. Jadi kita sebut itu kan. Kenapa kita nak sebut benda ni? Ialah Mekah ni satu bandar kecil. Yang mana Nabi telah berusaha selama 13 tahun di satu bandar yang kecil itu, tetapi hanya dapat 300 orang saja. Dan kita tahu itu panjang itu kan. Bahawa setiap orang ni berapa kali jumpa Nabi? 3 tahun. 3 tahun. 3 kali. Maknanya berapa kali dalam masa 13 tahun tu? So kita sendirilah kan. Yang pentingnya maknanya Nabi kenal semua orang Mekah tu. Dibantu pula oleh memang sifat orang Arab ni, dia memang kenal semua orang. Dia bukan macam kita sekarang kan. Jiran sebelah tak kenal kan? Kenal? Sebelah kau pun tak kenal lagi kau. Apa nak sebelah kau? Tak tahu. Tak tahu kan? Itu memang tak banyak orang sekarang lah. Orang kapitalis kan, masyarakat kapitalis yang tak payah orang Melayu. Dah? Semayang tak pergi? Betul kan? Semayang jemaah tak pergi? Lepas tu? Apa lagi nak? Apa? Gotoroyok? Tak ada? Apa? Jelas sekali tak kenal lah. Tapi Nabi tu dia boleh kenal. Dan dalam buku sirah disebutkan, boleh sebut semua nama. Disebutkan berapa bani yang ada di Mekah, berapa bani dan keluarga ni macam mana. Dia boleh senarai kan nama tu. Orang Arab memang kuat jaga pasal nasab kan. Dia boleh tahu ni nasab ni game mana, ni game mana, ni game mana, ni nasab ni kan. Dia boleh bilang sampai ke Adnan kan. Tang Adnan tu tahu sampai ke Adnan ni maknanya Adnan ni mana jauh dengan Nabi Ibrahim tanya pula soalan ni. Mana beranak yang soalan benda. Tahu kan nasab Nabi kan? Tahu nasab Nabi kan? Nabi Muhammad sini. Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin orang yang belum mana dia. Tak apa lah. Selesai last sekali sampai atas sekali lah. Benar. Adnan kan? Okey. Adnan ni Nabi Ibrahim ke mana? Tengah ni ke? Atas hari? Ya. Abdullah. Nabi Ibrahim tengah ni ke atas ni lagi ke? Buang lagi. Suka. Okey. Atas lagi. Tak sampailah ke Ibrahim. Nabi Ibrahim lah. Ismail Ibrahim tak sampailah ke Adam. Ada ni dia ada sampai nama sampai Adam tu. Bin sampai ke Adam tu. Kita sampai 3 generasi tak tahu kan? Ada Hafizullah nama benda ni. Hafizullah. Benda nama apa? Bin. Hui, ni orang Arab juga ni. Kira 5 tu kira-kira kan. Kita boleh berapa je? 3 4 kita boleh berapa? Tok tak tahu nama dah. Ada juga orang tak tahu kan. Tahu Tok lah Toki nama saya. Nama dia Toki. Dia pun dia tak tahu kan. Tu tak nak pergi dalam lagi meleret kan. Minta maaf lah. Kata sirah dia. Sorry. Jadi lepas tu Nabi pun berhijrah ke Madinah. Nabi duduk Madinah 10 tahun kan. Selepas 10 tahun Nabi duduk di Madinah,
Okey, Nabi di Madinah start dakwah dia kan. Dalam suasana yang baru yang kita panggil sebagai Madaniyah Madaniyah era Madinah ke belas pula. Yang pentingnya jadi Madinah di Madinah. Okey, apa perbezaan di antara Mekah dengan Madinah yang kita sebutkan? Tambahan orang Islam. Tambah umat Islam 124,000 orang katanya ni ya. 124,000 orang daripada 300 orang yang masuk Islam dalam masa 13 tahun telah bertambah dalam masa 10 tahun saja menjadi 124,000. Apakah perbezaan asasi yang menyebabkan berlaku itu? Apakah yang menyebabkan sampai orang Islam dalam masa 10 tahun itu boleh bertambah 124,000? Kerajaan satu kerajaan jadi Islam kuasai. Okey. Sebab utama yang membezakan di antara Mekah dengan Madinah ialah di Madinah ni orang Islam telah berkuasa, memegang tampuk pemerintahan ataupun kita kata memegang kuasa politik. Pemerintahan politik lah kan. Kat sini orang Islam sebagai orang yang diperintah, berada di bawah kan. Yang memerintah pada masa Mekah ni ialah Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, yang geng-geng dia lah. Geng-geng semua kafir kan. Nabi kat sini dari orang Islam adalah orang mustadafin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Kat sini automatik dalam masa pindah saja tu bertukar. Suasana telah berubah, iaitu Nabi telah menjadi penguasa. Kita panggil pada sekarang tu kita panggil Amir Mukminin tak ada. Kita panggil apa dia lah kan, ketua orang Islam kan. Nabi lah kan Rasul pada masa tu. Jadi era sini oleh kerana adanya kuasa politik di tangan orang Islam, maka pertambahan orang Islam telah mendadak. Sebab apa? Sebab Islam boleh dilaksanakan secara keseluruhan kan. Ini bukan macam Malaysia kan. Melaksanakan takzir pun tak boleh kan. Itu takzir tu. Takzir ni bukan apa. Orang-orang yang mengganggu perempuan di tepi-tepi jalan boleh ditangkap. Itu kan bagus. Maka pula takzir di Terengganu tu apa? Ni maksudnya tahu tak? Ada isi dia tu yang dikatakan takzir di Terengganu. Tahu tak apa dia? Dia tak tahu apa sebenarnya. Dia misalnya kata orang mencela Nabi Muhammad dalam undang-undang takzir di Terengganu kan, yang baru tu. Siapa yang mencela Nabi Muhammad, dia akan boleh jatuhkan hukuman. Siapa yang mencela Quran, boleh jatuhkan hukuman. Siapa yang mengatakan orang Islam itu sebagai kafir, dia boleh jatuhkan hukuman. Siapa yang mengganggu perempuan di tepi-tepi jalan, boleh jatuhkan hukuman. Tu je benda-bendanya isi dia. Kenapa nak laksanakan tu tak boleh? Macam mana lah negara Islam ini? Okey. Rakam. Negara ni semangat nasionalis Terengganu ni ada. Rakam. Tak biarlah. Dah sebab adalah sokong buah kan. Itu depan semalam kan. Dia kata depan semalam 2 hari lepas. Dr. Sri yang kita sayang ni kata, dia kata kita akan ambil tindakan jika sekiranya Terengganu meneruskan untuk melaksanakan takzir di Terengganu kan. Lepas tu Ustaz dijawab semalam, dia kata siap Perdana Menteri. Macam tu lah. Perdana Menteri tu ada orang beritahu tak betul kat dia tu. Dia kata takzir tu menyalahi perlembagaan. Padahal undang-undang tu sebenarnya dah ada di Terengganu tu sejak Allah. Cuma dia nak buat kuasakan saja. Lepas tu ubah nama takzir tu. Ubah nama Perdana Menteri kata melanggar perlembagaan. Maknanya masa zaman dulu melanggar perlembagaan lah tu. Mana dulu tak ikut. Tak kan ubah nama dia jadi salah. Jadi kata siap. Dan dia ada tu, dia tak baca tak khabar, dia tak baca undang-undang takzir tu. Orang beritahu kat dia tak betul lah tu. Itulah. Semua tangan macam tak tinggi tu kan. Baca sendiri lain kali. Okay. Bila Islam ni, dia bukan perang politik tau. Boleh buat. Kalau tak setuju kat tangan. Tak apa. Kita demokrasi kan. Tapi kita ada ISO, OSA tak ada, ASA tak ada, semua tak ada. Apa cerita tu? Okey. Oleh kerana Islam dilaksanakan di sini kan. Kenapa boleh dilaksanakan di sini? Wuduk boleh laksana, takzir boleh laksana, perundangan Islam boleh laksana, ekonomi Islam boleh laksana, sistem pendidikan Islam boleh laksana, jihad boleh laksana, dakwah boleh laksana. Semua boleh laksanakan di sini. Jadi orang tu nampak Islam, nampak Islam tu memang real lah kan. Indahnya, cantiknya Islam. Dalam harakah hari ni, kita lagi. Cina di Bukit Pelandu.
Ini tu geram sangat kan orang pasangan dia. Dia kata apa? Dia tulis surat kat Menteri Besar Terengganu. Dia kata kita orang setuju potong tangan orang yang curi tanah kita. Oh, kita setuju betul. Dia kata geram sangat orang curi tanah dia lalu tu. Jadi dia setuju betul. Dia geram. Tak apalah dia kata geram kan. Bukan dia. Tapi maknanya sebenarnya kalau curi tanah kita tak nak. Oh, bukan nak potong tangan kepala pun kita potong kan. Geram betul tak kan? Ini jadi siapa yang tak setuju tu memang dia tu pencuri jugalah. Sebab tu dia takut. Apa yang akan baru ni, orang gelapkan duit berapa? 1 bilion ni. Yang tu, yang pecah. Allah Akbar. Apa nama tu dalam Sabtober dia kan? Dia punya denda 100,000 je. Lalu betul. Dia dapat duit 1 milion. 1 milion 1 juta kan? Dia buat lari duit 1 juta. Tapi dia kena hukuman 100,000. Oh, untung kan? Dapat 9,000 saya. Lain kali boleh buat lagi. Betul tak? Bodoh tu orang sekarang kan? Rugi duit 1 juta, kita kena 100,000. Kena lah 300 juta ke tak? Oh, pandai hukum dia. Oh no. Apa yang kita? Sorry. Lagu kita sampai ke sini, tak sampai ke Kolagu nanti. Kolagu lawak lagi mari. Okey, apa bila Islam ni boleh ni kan? Saya baca cerita 2 hari lepas. Ada kawan hantar saya berita. Satu tahu cerita yang Taliban kan, yang perempuan tu, yang pemberita daripada Britain tu kan, yang kena kurung di Taliban 8 hari. Lepas tu nama apa tau? Winnie. Oh, tak saya tahu dia sebutlah nama kita kan. Winnie. Tapi saya tahu kan. Lepas tu kan dia keluar dia masuk Islam kan. 10 hari, 8 hari. Oh, Allah. Tapi lepas tu lah. Tapi dalam keadaan orang kata Islam jahat, Islam teroris. Dia kata ni dia masuk Islam. Kok kata guru di Taliban tu. Tengok kan. Allah Ta'ala tunjuk kan, boleh hukum pula. Okey. Lepas tu kisah lagi. Satu kisah di Multimedia University. Okey, kita sensasi kan. Ini cerita baru ni. Kawan saya kita situ. Dia kata di kantin Multimedia University di Bukit Beruang Melaka. Ni baru tengah makan di kantin tu kan. Sekelompok budak-budak lelaki tengah makan mungkin macam Mahathir ni kan. Kita tahu macam makan. Jadi kat sana tu 70%, 70% bukan Islam tau. Di Multimedia tu Cina, orang negeri lah, India, apa lah, ada sikit ni. Jadi lalulah seorang South Africa punya student, budak engineering. Dia lalu kat situ kan. Dia duduk sembang dengan budak-budak tu. Budak Melayu kan. Sembang dalam sekejap. Tu berminat nak masuk Islam. Apa benda lah budak-budak sembang pun tak tahu lah. Lepas kan, tu masuk Islam lepas tu. Oh, fikir kan. Mudah kan. Orang yang nak masuk Islam. Tapi sebenarnya kita kan tak buat kan. Satu lagi cerita yang dia cerita juga lah. Dua orang pelancong daripada Britain di Brunei, di airport Brunei dia tengah nak balik ke Britain. Habis dah melawat pelancong suami isteri. Jumpalah dengan seorang tu pun start cakap Islam dengan dia. Mobil lepas sejam sambil-sambil tu nak naik ke Batu Uban tu, dia boleh masuk Islam masa tu. Ya kan? Kita tadi kota baru lah saya rasa. Pelancong orang Thailand dia. Ini belajar bahasa orang putih nak belajar matematik dengan sains dia. Bukan belajar sedakwa kan, betul tak kan? Betul, saya rasa lah pelajar veteran ni kena ubah sikit belajar bahasa Inggeris tu. Duduk solid, buat penunjukkan baiklah. Action, dakwah kan. Seorang tu jadi masalah kan, duduk kat antara MPDB kan. Ya. Pengguru cakap kan. Patutnya tu macam mana nak tackle dia, nak ajak Islam kan. Patutnya ajar benda tu lah. Patut pergi. Boleh tinggal. Tengok berapa orang dapat masuk. Best. Betul tak? Kita satu semester dapat 10 orang jadi lah. Why not? Betul tak? Kita nak belajar tak? Lentang bukan nak buat. Apa dia tu? Drama lah.
Baik buat risalah macam nak terangkan Islam tu. Ini buat risalah ambil artis ni tu. Kau buat majalah kan? Aku buat apa dah. Sorry. Cakap kat cikgu awak tu. Alian topik ni. Betul lagi ke? Tak ada berapa betul. Satu je. Okey, saya nak sebut apa ni? Saya rasa benda-benda saya sebut saya tak cerita lagi, tapi faham. Sebenarnya tambah maklumat lagi lah, insyaAllah. Banyak kita terbaru ni. Dalam minggu ni, Masya Allah, pertama-tama. Ini saya tak buat dah. Kenal dia dah cerita. Okay, jadi kenapa orang sini mudah masuk Islam? Sampai 124,000 kan? Sebab Islam tu boleh dilaksanakan. Bila Islam boleh dilaksanakan, baru orang nampak Islam. Tahu tak sekarang ni kan, di Malaysia, berapa peratus orang masuk Islam? Tak ada. Dia paling banyak tahu. Zaman dulu, Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama kan? Perdana Menteri yang pertama dia buat Perkim. Saya nak cerita politik. Perkim. Bila Perkim tu kan, Tengku Abdul Rahman bagi bajet besar-besaran untuk apa? Orang supaya masuk Islam, kempen masuk Islam. Pergi masuk kampung orang asli, pergi kat Sabah, dia bina, dia buat bina kan. Lepas tu pergi Sarawak, dia buat usia kan. Sarawak bina, sorry, balik. Sarawak bina, lepas tu di Sabah usia kan. Tujuan dia tu apa? Nak memang kempen orang masuk Islam. Jadi kalau masuk tuan, pertama orang masuk Islam. Anda tahu. Tapi sekarang ni, pada zaman tu Kak Abdul Rahman negara kita tak maju. Duit tak ada kan. Duit sikit. Tapi sekarang ni duit banyak, buat apa? Buat bangunan. Orang asli tu biar. Tak tahu pergi orang asli tu. Aduh, tanya siapa pergi orang asli. Siapa pergi tanya saya tu. Ada sini. Ada. Tu biar betul. Tak ada orang nak ajar. Atau orang Islam, orang asli kat situ. Dan saya pergi kat Gunung Korbu itu tu. Gunung Korbu kan. 10 tahun masuk Islam. Macam Fatihah pun tak pandai. Awak bayang kan? Ada 400 orang. Ini tanggungjawab orang Perak ni. Pergi kan? Kita nak cerita kan, banyak tanggungjawab kita kan? Betul tak kan? Bayangkan, orang Islam macam Fatihah pun tak tahu. Tengah semayang sekali ke saya, dia boleh suka kan? Alhamdulillah, begini. Itulah orang ni. Dan dia tak tahu. Boleh tak boleh kan? Sebab tak ada orang ajar dia. Tak ada seorang pun yang tahu Islam kat situ. 400 orang. Macam tu lah. Anak, beranak, apa semua kan? Dia tahulah dia Islam kan? Orang masuk sekali-sekala. Jakim masuk sekali setahun. Jakim. Lepas tu masuk pula, kerja naik pejabat. Dia orang cerita. Pukul 8 baru start nak kerja. Pukul 5 habis dah, berhenti dah. Tak mau. Tak buat program dah. Tunggu esok pukul 8 pula. Kan dia kerja pun Jakim. Dia dakwah tu ikut time pun. Tak boleh kerja lebih daripada time. Dia makan kayu tu. Itu dia orang cerita kan? Saya pergi sekali pun pada dalam pergi lah. Memang tak ada keteran. Nak masuk dalam tu pun jam naik jeep ni. Okey. Mau sampai tu kau balik nak kita ni. Okey. Ada ayat dia mau nipik dia rasa jauh tu. Okey, ni kau faham ke cerita. Jadi nak cerita kan, dalam keadaan kita tak boleh apa ni? Tak boleh laksanakan Islam kan? Orang tak akan nampak keinginan Islam. Macam sekarang kan? Macam mana orang nampak keinginan Islam? Orang kata hudud bagus. Kita nak kata hudud bagus tu macam mana kita hudud bagus? Kita buat lah baru nampak kan? Akhirnya orang tak ada pencuri, orang tak ada nikah, orang tak ada berzina benda kan? Kurang kan lah? Di sini kurang kan? Kalau orang kafir nampak, bagus Islam. Ini kita pula kata, hudud tu bahaya. Nanti orang kafir kena potong sini. Takut. Jadi takut kan? Betul kan? Tengok benda kau orang yang Islam kan? Bila Nabi buat semua Islam kat sini, ekonomi buat Islam semua, akhirnya orang masuk Islam dia mendadak sebab orang yang Islam. Sebagai contoh kan, satunya last kali masa Fathu Mekah. Masa Fathu Mekah, semua orang masuk Islam di Mekah tu kan, kecuali beberapa belas orang saja yang cabut lagi. Betul tak? Dan sejarah. Masa Nabi masuk pembukaan Fathu Mekah kan, pada masa tu orang kafir semua lagi. Bila Nabi masuk kan, Nabi kata apa? Dia pun kumpul semua kan, orang Mekah kan, dia pun start ceramah. Kamu tahu apa yang aku buat kepada kamu pada hari ini? Sorok kata orang Mekah kata, kamu ni orang baik, kamu tak pernah kamu ni jahat kamu ni. Pada hari ini, Nabi kata kan, aku ampunkan kamu semua. Terkejut dia orang kan? Macam mana boleh? Dia orang yang duduk menindas orang Islam zaman dulu kat sini, zaman Mekah ni. Ini tiba-tiba datang pembukaan kota Mekah, dia beri ampun semua sekali.
Abu Sufyan, Abu apa ni? Dengan Hindu kan? Pernah sedih Hindu tu enggak? Itu apa tu? Oh, dia kenapa kan, masya-Allah. Jadi kan, pecah hati manusia ni kan. Orang buka ke hati dia pun, dia kena macam tu, habislah selentang. Hindu pun dah. Hindu yang jahat tu, yang kata kan, orang kata makan apa? Makan hati tu pun, orang kata cerita tu, kita syiah sikit. Saya tak tahu kan, siapa kan. Apa maknanya Hindu ni memang dia lah yang wahsy bunuh kan. Tapi dalam hati macam tu dia belum Islam. Kenapa? Bila Nabi ampunkan kan. Betul tak? Betul kan? Jadi semua masuk Islam. Habis semua tanah haram. Kita lepas daripada tu, lepas Nabi pun wafat sini kita buat itu. Ini zaman dakwah kan. Ini dapat daulah negara Islam kan. Okey. Selepas daripada tu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu zaman Umar. Lepas tu zaman Uthman. Lepas tu zaman Ali. Habis ini kita panggil dia Khulafa' Ar-Rasyidin Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey. Khalifah 4 yang ni. Tahun dia sampai tahun 62 lebih kurang kan? 60-62 kan? Lalu beralihlah kuasa 62 Hijrah. Lalu selepas daripada tu beralihlah kuasa ke apa? Umayyah. Okey. Dimulakan oleh Muawiyah, masih lagi seorang sahabat Muawiyah seorang sahabat Nabi. Lepas tu Yazid anak dia, Yazid bukan sahabat dah, Yazid tabi'in. Malik bin Marwan, seterusnya. Itu kan berapa belas orang khalifah lepas tu Muawiyah. Sampailah pada tahun 132. Allah syukur. Sumpah. Kejap boleh tak? Ambil angin. Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, hari ini kita sebutkan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ini adalah satu era di mana kerja asasi mereka ialah dakwah. Meluaskan empire. Meluaskan empire dan mengukuhkan negara Islam. Okey, kat sini pengukuhan ambil dakwah. Pengukuhan daulah. Apa maksud pengukuhan daulah? Iaitu Khulafa' Ar-Rasyidin ini kerja dia orang ni tak ada kerja lain. Perang ni bukan sejarah dia kan. Perang kan. Sampai zaman Khulafa' Ar-Rasyidin itu negara Islam. Saya nak cerita negara Islam macam mana kan? Mana ada cerita? Mana ada? Nampak kan? Nampak belakang nampak? Belah sikit nampak tak? Kan ini Mekah, ini Madinah kan. Zaman Nabi dia sampai area macam tu. Ini Mesir ini Mesir, ini Baghdad, ini Dimash, Damsyik ini Turki Turki. Okey. Ini masa zaman Nabi. Kalau tengok peta dia lah peta yang dia punya warna tu kan. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, apa dia buat? Dia telah menguasai sampai ke mana macam tu. Pembesaran dia. Sebab apa? Zaman Nabi hanya peringkat ni masih lagi menghadapi masalah, iaitu serangan daripada Parsi. Kan? Kuasa Parsi masih wujud pada masa tu. Sebelah sini kuasa Rom. Di Mesir berpusat di Dimash, di Palestin kan. Di apa ni? Baitul Maqdis. Itu pusat orang Kristian. Jadi dia belah macam tu. Jadi apa yang dibuat oleh khulafa' yang pertama sekali kita Abu Bakar kan. Abu Bakar tak sempat untuk meluaskan negara Islam. Sebab apa? Dia sibuk dengan pemerintahan 2 tahun lebih je. Dia sibuk dengan masalah orang murtad. Ya, jadi masalah dalaman. Ni, di kawasan-kawasan orang Batu ini ramai murtad dan juga tak membayar zakat. Jadi Abu Bakar ni dia sibuk yang tu je. Okey. Bila habis zaman Abu Bakar, dia dah selesai benda-benda tu. Jadi dia dah stabil. Dari segi dalaman dah stabil kan. Orang murtad dah tak ada, orang tak bayar zakat ada. Jadi negara Islam dah kuat dari segi dalaman. Jadi sekarang ni mereka menghadapi ancaman daripada Parsi pula. Zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Al-Khattab selepas Abu Bakar, dia telah dapat menjatuhkan Parsi. Parsi jatuh. Dalam perang kan, dalam Qadisiyah dalam filem tu. Yang malam ni patut kita tengok tapi tak ada LCD boleh cerita kau tengok macam mana dia perang kan. Saya dah tayang dah hari tu atas tu. InsyaAllah lepas ni tengok lagi insyaAllah filem boleh kita dapati pesan daripada
multimedia. Okey, zaman Uthman sampai kat sini lah. Sampai dari negeri China sampai sini. Zaman Sayyidina Ali habis. Jadi habis zaman Khulafaur Ar-Rasyidin ini ialah zaman penumpuhan negara Islam. Pada masa itu negara Islam sudah betul-betul kukuh. Kukuh kan? Tapi ada lagi. Tak cukup lagi. Diteruskan pula oleh Umayyah. Zaman Umayyah meneruskan pengukuhan negara. Pengukuhan negara Islam. Sehingga habis sampai ke Afrika, habis sampai ke sepadan negeri China dan dekat dengan sepadan India. Itu zaman Umayyah. Kita sebut itu kan. Kedua-dua zaman itu pengukuhan negara melalui jihad dan juga dakwah kan. Sehingga pada masa ini usaha-usaha menuntut ilmu tu tidak begitu ketara tak nampak. Ada untuk ilmu, ada ulama-ulama, tetapi kebanyakan ulama-ulama sibuk dengan jihad. Zaman ini ialah zaman sahabat, ini zaman sahabat dan juga tabi'in. Jadi mereka ni sibuk jihad je. Sampai mereka menganggap orang-orang yang beribadat pada masa itu adalah orang-orang yang dayus dan melakukan ibadat yang rendah nilainya. Dalam sebuah syair yang ditulis oleh Abdullah ibn Mubarak yang mencela sahabatnya yang bernama Fudail bin Iyad kan. Pernah dengar kan? Siapa yang baca Muntolak dulu pada dalam Muntolak? Dia kata, ya Abidal Haramain. Dia kata, wahai orang-orang yang beribadat di tanah suci haram, kalau engkau tahu kuda-kuda kami ini penuh dengan debu, mata-mata kamu penuh dengan air mata, tetapi dia kata, tahu kami ni mempertahankan Islam, kamu ni mempertahankan apa? Itu beribadat dalam Baitullah. Dia marah ke sahabat dia beribadat di Baitullah, bukan beribadat di asrama. Kan dia nak banding kan? Maknanya dia orang yang beribadat di tanah haram tu dekat dengan Kaabah tu pun sebenarnya kurang afdal, kurang baik nak bandingkan dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah kan, menegakkan Islam kan. Kalaulah beribadat di tanah haram tu lebih baik, dan secara para sahabat takkan tinggal tanah haram, betul. Tapi sahabat-sahabat Nabi jarang sangat yang mati di tanah haram. Mana ada kubur sahabat di Mekah, mana ada kubur sahabat di Madinah? Hanya beberapa orang daripada beribu-ribu ni. Sebab apa mati sedikit mereka mati di Mekah dan Madinah? Adakah Mekah Madinah tak bagus? Orang yang sembahyang di Masjid Haram, pahala dia 100 kali ganda kan? 100,000 kali ganda. Sorry. Betul kan? Betul tak? Orang yang sembahyang 2 rakaat di Masjid Nabi, di Madinah, pahala dia 50,000 kali ganda. Dan orang yang sembahyang di Baitul Maqdis 25,000 kali ganda. Bayangkan pahala besar kan? Tapi kenapa sahabat-sahabat duduk sembahyang kat situ kalau pahala itu besar? Sebab pahala jihad lagi besar. Okey. Melebihi. Sebab Nabi kata, orang yang berjihad ni, orang berjihad fisabilillah, siapa yang mampu, dia kena berdiri, dia kena sembahyang malam, dia kena berpuasa, duduk itu beribadat macam tu, tak berhenti sehinggalah orang jihad kembali. Siapa boleh buat macam tu? Jadi kalau awak ni kan, kita niat berjihad kan, baru belajar, Masya Allah, serupalah macam kita bangun malam, macam berpuasa sepanjang hari. Susah pahala kan? Ini mari niat macam-macam kan, tak berkerja lah, apa nak kerja, nak bini lah, nak mana ni. Mereka berdia. Tak betul tak ni? Bukan kita lah, orang lain lah. Dah, betul tak? InsyaAllah kan, dapat pahala jihad okey, kita apa? Okey, jadi kita kat sini kan, para sahabat, mereka ni dulu termasuk perempuan. Dia cerita kita termasuk perempuan yang naik perahu kan. Yang mati di Pulau Cyprus. Pulau Cyprus kat mana? Kat ni. Kat negeri. Dia tak pergi juga. Nama dia apa? Nama dia apa ni? Ummu Ruman. Yes, Ummu Ruman. Betul, Ummu Ruman Okey, apa dia kan? Lepas tu kita sebutkan juga kan, dalam era ini negara Islam membesar, tetapi tidak ada tamadun terbina pada masa itu. Maksud tamadun keilmuan tidak ada pada masa itu. Ilmu-ilmu yang ada pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin dan juga masa Umayyah ialah hanya ilmu-ilmu Islam sahaja kan. Tidak berkembang kepada ilmu-ilmu lain lagi. Ilmu sains tak ada, matematik tak ada, tak apa tak ada. Bukan maknanya tak pernah mengira, tak. Tapi maknanya ke depan dari segi matematik, ke depan dari segi English,
Kat sini tak ada. Mereka ke depan lagi apa? Perang, mengukuhkan negara Islam, menyebarkan Islam dan juga ilmu Islam. Ada kat sini. Tapi ilmu Islam pada masa ini tak begitu kuat. Maksudnya sebab apa tak begitu kuat? Sebab ulama-ulama tidak menumpukan perhatian dan waktu mereka kepada masa untuk ilmu tu. Apa tu kata Imam Malik? Imam Malik bukan zaman ni. Jadi oi. Imam Malik hidup di zaman Abbasi. Satu. Okey, Imam Syafi'i hidup di zaman Abbasi kat sini lagi. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal kat sini, Imam Bukhari kat sini. Semua ulama-ulama yang teror ni hebat semua dulu di era sini. Bukan di era sini. Ha? Apa? Apa ni? Pada di era sini. Kan? Dia gitu. Abu Hurairah. Dia mati tahun 150 kan? Jadi 150 tu, 150 tu era dia tu, sebelum tu dia sibuk berniaga je kan? Abu Hanifah seorang berniaga pada awal hidup dia kan? Lepas tu barulah dia jadi ulama. Kita kan? Okey, betul lah. Jadi, yang kita nak kata dia ialah pada era ini, fokus orang Islam pada masa itu ialah jihad dan juga dakwah. Menentukan negara Islam dan menyebarkan Islam kepada orang-orang yang belum masuk Islam lagi di kawasan-kawasan ni kan, Afrika dan juga kawasan Asia Tengah kan. Okey, habis masuk zaman ni beredar. Sekarang kita akan beralih kepada zaman Abbasiyah. Ni baru sampai awal itu. Mari, kita kata Abbasiyah ni pada dua kan. Satu kita panggil Abbasiyah satu, yang kedua Abbasiyah dua. Abbasiyah ni satu pemerintahan yang panjang sehingga 1400. Oh, sebut itu tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Akhir Abbasiyah. Tahu apa? Tahu apa ni? Ada setan? Tak, di sini. Dari mana? Sini. Ha? Tak sesuai. 1423. Kita berhenti Abbasiyah satu. Tempat Jun. Tak ada. Siap mereka. Tak sampai. Tak tahu. Ada tak ingat? Tak ada pun boleh keluar lah. Sebab tak ingat dia. Boleh ingat tak? Ini tak ingat pula lah. Kita apa kan? Habis sekarang kita sampai lah. Tahun 1400 masih Okey. Kita sekarang masuk sesuatu nama Abbasiyah Okey. Sebab kita sampai kat sini juga. Kita masih ada sini. Zaman Abbasiyah ini ada zaman yang paling panjang pemerintahan dia dalam zaman pemerintahan Islam lah. Memang ini tak ikut skill Ini berapa tahun je. Sekejap je kan. Ini zaman Khulafaur Rasyidin sekejap je. Dalam 40 tahun je. Zaman Abbasiyah, kedua-dua Abbasiyah ni adalah zaman yang paling panjang sekali. Dan banyak benda-benda yang berlaku di zaman Abbasiyah ni. Okey, bunga ni sibuk ni. Masa semua ni atau kedua-dua ni. Bunga ni dah sibuk banyak. Mampu lah buat remaja. Tak perlu kau bunga ni. Kacau gitu. Jatuh. Okey, zaman Abbasiyah ni adalah zaman kegemilangan. Iaitu dia dipanggil sebagai kegemilangan tamadun Kita kat sini kan. Di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Umayyah, ada tak sekolah-sekolah? Tidak ada sekolah. Dulu sangat tak ada sekolah kan. Ada sekolah, tapi tidak tersusun. Yang saya sebut itu kan, kita boleh baca dalam sejarah pendidikan Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Shalabi. Saya sebut itu kan tak? Tesis PhD dia
dikemukakan kepada University of Cambridge tahun 1950 berapa. Boleh baca benda tu, dia ceritakan sejarah macam mana pendidikan Islam ni bermula dan macam mana sekolah-sekolah dia start mula kan. Semua tu start kat sini. Kat sini ada, tapi dalam bentuk yang tidak tersusun. Maksud tersusun, tak adalah Menteri Pendidikan kan, tak ada kurikulum macam mana kan, tak ada tersusun lah. Mahkamah-mahkamah tak ada buku-buku. Sebab apa? Sebab semua orang sibuk. Jihad. Sehingga ulama pun tak lahir kan, yang hebat-hebat. Adalah sini Hasan Basri kan, tapi kita tengok sekarang ni tak ada kan. Dia punya buku tak ada kan, tak ada kan. Yang ada macam ni, ada buku dia okay. Siapa kat sini? Lahirlah ulama-ulama. Sama ada ulama agama ataupun kita panggil itu syar'i lah, ilmu syar'i dan juga ilmu akli. Okey. Dalam keadaan mereka ni tidak memisahkan di antara akli dengan ni. Dia tak pakai ilmu semula. Macam sekarang ni bagi ilmu apa? Profesional kan? Okay, agama dan profesional kan? Sini sekarang okay tak? Maknanya agama tu tak profesional. Sampai ambil agama nanti memang tak profesional betul. Jauhan. Tak ambil agama kan? Tak ambil kan? Contoh. Tak buat yang marah. Buat tak boleh ada marah. Jaga hati. Kita kirimkan satu ikon senyum kepada dia. Okey. Maksudnya macam ni Dengar tak orang cerita sekarang ni, orang marah kepada orang agama. Dia kata, adalah orang cerita siapa dia cakap tu dalam soal ngobrol lah, tapi kan kita dengar kan, orang-orang agama sepatutnya belajar ilmu dunia, ilmu teknikal supaya mereka mudah dapat kerja. Kita tak? Kita dengar banyaklah orang cakap ni kan, marah kepada orang agama ni, orang belajar agama tapi tak mau belajar ilmu teknikal lah, orang profesional yang boleh membolehkan mereka ni mendapat pekerjaan, job street. Orang mencabar ni. Jadi nampak tak? Jadi kan sekarang ni sekolah-sekolah agama tu dimasukkan dulu sekolah pondok asalnya. Sekolah pondok ditukarkan menjadi sekolah agama rakyat. Dimasukkan sikit bahasa Melayu ke apa dia kan. Lepas tu ditukar lagi jadi sekolah menengah perbataan agama. Kan? Lepas tu sekali tukar jadi sekolah menengah agama sains, agama dia lah. Lepas tu kayak gini kan, tak tahulah agama dia. Last sekali sekolah pondok mati, lahirlah ulama-ulama yang separuh-separuh kan. Separuh. Nak kata pandai agama pun tak. Tanya hafal ke, nahu pandai ke? Oh ni BA universiti mana kan, bahagian dia pengajar Islam. Tanya nahu, ini benda kira error sikit. Haknya kata maf'ul kata mubtada kata khabar, tahu habis. Betul tak? Maknanya dia tak mantap dalam agama dia, betul tak? Dalam ilmu agama dia tak mantap. Tak macam orang pondok. Orang pondok dia mantap. Kan? Tapi sekarang ni sebab habis sodok kan. Budak-budak sama juga, dia ada 24 jam sehari kan, nak belajar kan. Seminggu ada 5 hari pergi sekolah kan. Dah kalau duk sodok banyak teknikal kepada orang agama juga. So macam mana dia nak belajar agama nak jadi mantap? Last sekali agama pun tak ke mana, hak ni tak ke mana. Jadilah macam hak Muhammadi sekarang. Betul kan? Bila dia masukkan sains punya subjek kan, dulu Muhammadi ni tersemak lah. Dia melahirkan orang-orang yang ni kan, dari segi agama ni kan, mantap sikit lah. Sebab dia ada harap dia tekan. Lepas tu dia tukar kan jadi kelas sains. Last sekali lepas SPM habis tinggal lagi habis masuk sains belaka. Tinggal klik-klik hak dapat grade 3 ni untuk buat SPP kan. Masuklah apa? Masuklah fakulti pengajian Islam. Hak kelas 3 dah masuk fakulti Islam. Sian dah tak? Betul. Lalu apalah ulama-ulama ni tak mampu. Sebab orang kutip lah untuk sains-sains ni buat lagi. Sepatutnya kan. Orang agama dia ada mantap untuk agama tu. Jangan rusik benda lain kan. Serupalah macam orang profesional macam engineering kan. Dia ada mantap engineering tu. Tak.
dia sibuk. Apalah orang engineering tak mengajar agama. Dia kena masuk nak agama banyak sikit. Kalau masuk arah apa dia, masuk nahu, masuk mantik. Waktu dia start famous belum. Engineering tak mana betul tak ni? Orang engineering, orang yang profesional dia tak kacau. Dia sibuk kacau agama tu ni. Dia profesional juga agama tak? Kita nak lahirkan Imam Syafi'i. Ya, kita nak lahirkan Sina tak apa. Betul. Biar Ibn Sina sungguh-sungguh, biar Imam Syafi'i sungguh-sungguh. Ini tak sangka. Jadi separuh-separuh. Jadi apalah jadi ni? Sorry. Nak cerita ni, ini zaman Abbasi. Zaman Abbasi tidak berlaku macam tu. Dia berlaku macam mana? Kita sebut itu kan. Macam mana persekolahan ni. Persekolahan di zaman pendidikan. Okey, pendidikan. Cara sistem dia. Dia menatau macam tu. Dia start dengan budak-budak di kategori itu. Dia start dengan Quran kan. Lepas tu bahasa Arab kan. Lepas tu agama kan. Lepas tu tak mula fiqh, tafsir, bukan sampai 15 tahun. Dia pun start nak belajar. Dia pecah. Sama ada awak ni nak jadi benda. Nak jadi profesional agama. Nak jadi Imam Syafi'i. So awak akan ambil selepas 15 ni. Awak ada fiqh hebat lagi. Ada hadis yang mulia lagi kan. Sehingga awak sampai umur 21 tu dah jadi mufti dah. Imam Syafi'i dah beri fatwa masa umur 15 tahun je. Memberi fatwa kan. Okey. Dia sungguh-sungguh kan. Lepas tu kalau dia tu umur 15 tahun dia nak jadi apa? Dia nak jadi doktor. Dia belajar betul-betul. Jadilah doktor lepas tu. Tapi doktor yang telah ada basic agama kan. Semua ni basic ni sama bagi semua orang. Okey. Kita pula. Kita zaman sekarang pula. Nampak tak belakang? Tak apa-apa. Kita zaman sekarang macam mana? Start. JDC. Tadika kan? Tadika apa dia? Kemas. Kemas. Pasti. Agak kemas pasti ke tabika ke. Alhamdulillah cakap lah kepada dia. Tapi belajar dia Quran betul. Mana betul? Betul. Persediaan untuk masuk tugas 1 ni. Supaya boleh baca, menulis dan mengira. 3M. Mahathir, Musa Hitam dan Mustafa Muhammad. Tahu kan? Memang 3M. Dulu 3M kan? Maknanya target dia ialah boleh baca, menulis dan baca. Tak pandai Quran masuk? Tak ada, tak kena. Tak pandai Quran, tak pandai bahasa Arab, tak pandai agama. Lantuk lah. Yang penting boleh baca, menulis. Nampak dia punya target kan? Okey. Apa? Masuk sekolah kita, bukan. Habis nak tahu, agama adalah 2 jam minggu kan? Apa benda boleh 2 jam minggu? Lepas tu, bila buat kajian, tengok teruk sangat. Ada yang tak boleh mengucap, masuklah kapal sebelum petang. Tapi kapal tak masuk dalam penilaian dah. Ia saya tak apalah kapal tu. Masuk sekolah tengah. Masuk sekolah tengah baca apa? Agama pun ada beberapa subjek kan. Orang masuk sekolah. Orang masuk apa? Sekolah agama pun sekolah separuh kan. Kamu tu suka hitam, suka putih kan. Betul kan? Okey. Naik lagi. Agama ada lagi ni. Lagi. Kalau sekolah agama. Lepas tu lepas SPM, umur 17 tahun. Masuklah. Metri lah kamu dia. Kalau dia petrol lah kamu dia kan. Kalau dia berat lah separuh-separuh lagi lah. Ada separuh-separuh lagi. Tapi separuh-separuh lah. Dia tak mantap rasa kan. Tengok diploma ada petrol. Tak mantap sangat kan. Mengajar Islam tak betul. Kenapa kata mantap? Bila orang budak pondok duduk 3 tahun ni. Ikut habis. Macam kitab tak betul. Betul tak? Siapa? Kau ni cabur. Jangan ni. Sungguh. Cuba bagi buku Arab tak ada baris. Boleh baca tak? Betul. Baris tentang bukan habis. Tu yang dapat diploma tu. Betul tak? Boleh try Seorang ni dah macam ni. Alhamdulillah. Saya masuk pondok 3 tahun. Sebab dia baca pondok. Kita tahu kan. Kita tahu macam mana baca pondok kan. Speed baca kitab tu. Tu guru marah. Baris salah kan. Kenapa baca guru lagi. Guru marah kan. Benda tu kuat kan. Dari segi tu kan. Okay. Sampai kali. Lepas tu kalau orang tak masuk tulisan agama kan. Habis. Saya pergi kat nurse. Khusus nursing. Nursing ini dia bukan di bawah pendidikan, Kementerian Pendidikan dia di bawah Kementerian Kesihatan. Nursing ini ni bila orang budak-budak habis SPM kan, masuk nursing kan, dia langsung tak ada perjalanan agama.
Kalau IPT biasa kan, at least dia ada apa ni, tamadun dia panggil kan tak? Tamadun. Walaupun dikurangkan di UiTM daripada 6 jam jadi 2 jam lah. Macam-macam lah dikurangkan. Tapi at least ada lagi pengajian Islam tu. Di nursing langsung tak ada. Dia belajar apa? Dia belajar lah. Ni telinga, ni telinga, ni nama, ni telinga. Wah, dia start dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang tu. Pada benda tu, bokeng. Sampai agama pun terhabis. Sebab tu nursing. Nurse tu mengaruh habis. Dah lah kena pakai atas tu kan. Kat nursing Kuala Lumpur tu, orang yang pakai tudung tahu tak? Kuala Lumpur lah. Orang daripada 900 orang. Bayang semua tu duduk. Kesian tak? Macam mana kan? Sistem ni macam tu. Okay. Jadi saya nak cerita, lahirlah kat sini Profesional Islam di zaman kita sini lahir dulu Profesional Islam kan. Tapi apa yang kita kat sini? Jauh. Kat sini dia hafal Quran tak? Ini kecil tahu tak? Dia masalah pekoh dia ngomong. Walaupun nama dia adalah dia hebat dari segi, misalnya tu kata Al-Kindi kata kan. Dia ni hebat dari segi falsafah kan, dari segi matematik. Tetapi dia ni dah basic dia ada. Basic dia ni dah ada pada semua orang yang nak jadi apa pada masa tu kan. Kita sini bengong betul kan. Sebab itulah bila kita belajar ilmu-ilmu, terutama ilmu insaniah, ilmu kemanusiaan kan, macam ilmu psikologi, ilmu kaunseling, ilmu pengurusan, ilmu, kita jadi tak tahu kan mana betul mana salah. Bingung tu. Kita dah berharap dia ni oh ya juga. Betul ya juga gitu ke? Ya juga. Ada ya juga benda tu menyalahi akidah, awak murtad. Jaga. Bukan sorry kan? Kan saya nak bawa kat awak kan? Nak bawa buat sistem ni. Okey. Jadi sebab apa? Sebab kita diacuhkan macam tu Benda ni tidak berlaku di zaman, nak cerita perbezaan dengan di zaman tamadun Islam lahir. Dalam keadaan macam ni kan, perkembangan yang berlaku ni apakah yang sebab utama dia yang menjadi perkembangan mendadak dari segi tamadun, dari segi sains, matematik, muzik, perubatan, falsafah, apa benda yang menyebab benda utama yang menyumbang kepada perkembangan ini? Perkembangan ini mendadak orang naik Dr. Fazli Marah. Okey, tak apa. Okey, mendadak ke? Supaya nampak tinggi sikit. Sebab kata tak apa tinggi. Okey. Ada nak tanya ke? Tak ada. Alhamdulillah tak ada nak tanya. Semua takut. Ini 132 sampai kata 656 kan? Berapa tahun Anggaran agak 400 tahun Okey, 400 lebih. Lama ni masa ni. Nak banding dengan ini kira tak betul lah sikit ni. Ini 400 tahun dari sini sini pasal 30 tahun. Okey. Zaman ni lah lahir ulama-ulama, zaman ni lahir ahli sains. Apakah yang menyebabkan benda itu berlaku? Penterjemahan. Okey, poin dia adalah penterjemahan. Pada masa tu lahirlah Khalifah Ma'mun. Ma'mun anak Harun al-Rashid Dia kerja Nasa sebut hari gerak. Dia menghantar mula-mula belajar bahasa. Lepas tu dia menghantar utusan-utusan ke semua negeri-negeri yang mempunyai tamadun sebelum daripada tu untuk mengutip buku-buku yang ada di zaman tu. Dia hantar orang ke Mesir, dia hantar orang ke Ni, dapat buku Mesir, dia hantar orang pelajar ilmu bahasa Mesir. Orang mana nak faham dia tu, lepas tu dia upah supaya terjemahkan. Sehingga di Baghdad, ibu kota negara Islam tu, ada fakulti-fakulti khusus bahagian dia kerja ni bahagian terjemah kan. Kerja ni mereka tak terjemah. Dalam masa ni kena hasilkan 100 biji buku terjemahan dalam masa 2 hari. Macam terjemah kan. Orang terjemah muka surat ni. Saya kadang-kadang kalau ada satu kan. Tahu? Muka 100 muka. Muka tahu tak tahu? Berapa jam? Kena ambil tak? Satu muka. Jadi dia kerja sungguh-sungguh. Duit tu dia kata, duit yang didapati oleh negara tu diinfakkan untuk menggaji penterjemah. Sampai penterjemah orang pada masa tu adalah orang kaya-kaya. Kalau tak jadi kaya, jadilah penterjemah pada masa tu. Jadi berapa-berapa orang Islam ini menterjemahkan buku-buku daripada bahasa asing. Sehingga buku-buku tu melawak-lawak dalam
library dia. Kan saya kata zaman tu tak ada kertas Kan tak ada kertas, kertas ada. Tapi kau tahu begitu mah. Kertas lebih mahal daripada duit. Itulah. Sekarang ni duit lebih mahal daripada kertas. Zaman dulu kertas dia kata dijual dia berlembar-lembar. Dia belajar daripada negeri China macam mana buat kertas, lalu dijual. Tapi kertas sangat-sangat mahal. Tetapi dia orang boleh tulis buku yang begitu banyak. Sampai maktabah tu ada berjuta-juta judul buku. Judul buku bukannya buah buku. Dan setiap orang yang nak tu, dia akan ambil buku tu, dia akan upah orang suruh bersalin. Ada kata-kata sebab menyalin kitab di Baghdad. Pusat menyalin kitab nama dia. Macam kedai buku tapi kerja dia menyalin. Kita bagi buku, ada petik lah. Tapi kerja dia tersalin. Tulis lah. Maka dah uat tu. Sudah dah. Cik nak ambil upah. Okey, lalu masuklah. Jadi masuklah tamadun daripada luar kan. Tamadun apa? Yang kita buat kampung ni kan, kampung ni. Turun kan? Turun. Satu daripada Parsi, satu daripada Greek, daripada Rom, daripada Mesir, daripada China, India. Apa ya? Parsi, Greek, Rom, Mesir, China, India. Tamadun yang ada pada masa tu. Semua yang diterjemah masuk dalam ni, tapis dengan ilmu Islam, dibetulkan benda tak betul, dijadikan satu tamadun, iaitu tamadun. Ini yang dia kata tamadun Islam. Okey. Jadi orang Islam ni dia pandai ilmu ni melalui penterjemahan. Bukan dia suruh orang Islam zaman tu dia belajar ilmu Greek, belajar bahasa Greek. Kita satu belajar matematik dalam bahasa Greek sebab buku banyak dalam bahasa Greek. Memanglah budak tu kan. Tak budak tu orang Arab. Inilah kita bersama-sama dengan Persatuan Cina menentang kebudayaan. Jauh-jauh. Itu mampu cakap, bukan saya ajuk saja.